أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. Masih lagi pada bab kalimah tayyibah yang topiknya ialah berkenaan beriman dengan perkara-perkara yang akan berlaku selepas mati. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju ad-dajjal fi ummati fayamkuthu arba'ina. Keluarlah Dajjal di kalangan umat aku, dalam kalangan umat aku ini, dan dia akan tinggal atas muka bumi ini, akan duduk arba'ina, selama 40. Ini cerita maknanya sebelum kiamat lah. Sebelum berlakunya kiamat, Dajjal akan muncul, akan keluar, dan dia akan berada selama 40. Katanya Abdullah ibn Amr, la adri, aku tak tahu, aku tak pasti, arba'ina yauman, adakah 40 hari, au arba'ina syahran, atau 40 bulan, au arba'ina aman, ataupun 40 tahun. Fayab'atsullahu Isa bin Maryam, maka setelah cukup 40 tadi tu, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Isa ibni Maryam alaihi salam, ka'annahu Urwah ibni Mas'ud, yang rupa dia seolah-olah ataupun seperti ada iras-iras Urwah ibni Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada kalangan Bani Saqif, orang Taif. Fayatlubuhu fayuhlikahu, maka Isa alaihi salam akan kejar dia, akan cari dia, akan trace dia, fayahlikuhu, dan dia akan bunuh Dajjal. Summa yamkusun nasu sab'a sinin, kemudian manusia akan tinggal lagi selama 7 tahun. Laisa baina isnaini adawatan, dalam masa 7 tahun itu, setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa pada masa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak membawa syariat dia lah. Nabi Isa hanya datang mengikut syariat semayang dia, puasa dia, semua sama macam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia bukan datang untuk membawa risalah, tapi dia datang ini ialah untuk misi yang lain. Summa yursilullah, dalam masa 7 tahun itu, laisa baina isnaini adawatan, tidak ada sebarang permusuhan antara dua orang. Maknanya nak bagi tahu begitu aman, begitu sejahtera, damai, harmoninya masyarakat ataupun umat manusia pada masa itu, tidak ada permusuhan, perbalahan antara dua orang. Semua orang baik-baik ni. Summa yursilullahu rihan baridatan min qibalis syam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan satu angin, satu bayu yang sejuk daripada arah Syam. Syam ni maknanya belah-belah Jordan, Palestin, Jordan, Lebanon, atau Syam semua. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin au imanin illa qabadathu, maka tidak tinggallah di atas muka bumi Allah SWT dengan sebab bayu yang dirhembus itu atas muka bumi ini seorang pun yang ada dalam hati dia iman, dalam hati dia sebarang kebaikan ataupun iman walaupun sebesar zarah, maka pasti orang itu akan diwafatkan, akan dimatikan. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin
la dakhalathu alaih. Sehinggalah kalau orang itu bersembunyi di belah-belah balik bukit mana sekalipun, dalam gua mana sekalipun, pasti bayu tadi akan sampai, bayu tadi akan menimpa, mengenai dia. Hatta taqbidahu, sehinggalah semua orang tadi, asal dia tu orang yang ada iman, ada kebaikan. Qal, sehingga dia akan mati juga. Maka dia sambung cerita lagi. Fayabqa shirarun nasi fi khiffati tayri wa ahlamis siba'. Pada masa itu Nabi SAW bagi tahu bahawasanya selepas itu hanya tinggal di dunia ini orang-orang yang jahat saja. Syirarin nas, orang yang paling jahat, orang yang jahat di kalangan manusia, iaitu mereka yang dalam hati mereka langsung tidak ada sikit pun iman. Tu masuk syirarun nas ni, jahat tu ialah tak beriman sikit pun. Hidup dengan keringanan dan kecepatan burung. Sebagaimana yang ni maksud dia, ulama buat tafsir, sebagaimana burung ringan dan cepat terbang, maka demikianlah mereka ini ringan dan cepat dalam menunaikan tuntutan nafsu jahat mereka, dalam pembawaan binatang buas. Maksudnya yakni dalam menzalimi dan menindas orang-orang seperti binatang buas ini. Sifat mereka pada masa itu mudah sangat nak buat jahat dan suka menindas orang lain. Yang mana pada masa itu la ya'rifuna ma'rufan, tidak dikenal sebarang kebaikan, wala yunkiruna munkaran, dan tidak dibantah sebarang kemungkaran. Fayatamassalu lahumus syaitan fayaqulu ala tastajibun. Pada masa itu maka Nabi SAW bila manusia dah dalam keadaan macam itu, syaitan akan menjelma di hadapan mereka. Kali ini syaitan dah terus menjelma di hadapan mereka dan berkata, apakah kamu akan menerima perintahku? Adakah kamu akan ikut? Syaitan kata, tastajibuni, kamu akan istijabah, kamu akan terima aku. Fayaqulun, mereka pun bertanya, fama ta'muruna, apa yang kamu nak suruh kami ini? Faya'muruhum bi'ibadatil awthan, maka syaitan akan mula mengajak mereka, menyuruh, memerintahkan mereka untuk menyembah berhala-berhala. Wahum fi dhalika darun rizqahum, dan mereka pada masa itu mereka sembah berhala ini, mereka sembah berhala, lalu pada masa itu kehidupan mereka itu begitu mewah. Rizqahum hasanun aishuhum, selesa kehidupan mereka. La yunfaqu fi sur fala yasma'uhu ahadun illa asghal linan wa rafa'a linan. Dalam keadaan rezeki yang melimpah, dalam kehidupan yang mewah dan selesa, maka pada masa itu kemudian sangkakala akan ditiupkan. Tidak ada orang yang mendengar bunyinya, yakni pengsan kerana dahsyatnya bunyi suara sangkakala ni, dan dia menjadi lemah, tidak bermaya, sehingga kepalanya terkulai. Begitu sekali lah nak menggambarkan. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu haudun ibilihi. Orang yang pertama mendengar suara tiupan sangkakala ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki kolah air untanya dengan tanah. Unta ni dia orang buat air untuk unta tu minum, untuk
yambutu minhu. Ni penternak unta ni ikut. Dia kata apa di sini? Ibilihi qal fayas'aq wa yas'aqun nas. Bila dia dengar ni, orang tu tengah sibuk dengan penternakan dia ni, tiba-tiba dia dengar, maka dia pun pengsan. Lalu orang ramai pun mula pengsan. Pakat sa'aqa, pengsan. Wa yas'aqan nas, orang lain pun macam tu juga, semua pengsan. Summa yursilullahu mataran ka'annahu at-tallu fayambutu minhu ajsadun nas. Maknanya pengsan tu pengsan matilah, mati. Semua mati, terdampar macam tu saja. Orang-orang yang telah mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian lepas pada tu Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan hujan renyai-renyai seumpama embun. Hujan kecil-kecil. Kesan daripada air hujan itu, maka jasad-jasad manusia akan tumbuh hidup balik. Ni hari kebangkitan dah. Nah, cerita masuk sampai dah kebangkitan. Fatam fayambutu, tumbuh minhu, daripada sebab air hujan itu, ajsadun nas, jasad-jasad manusia, tubuh manusia. Summa yunfakhu fihi ukhra, kemudian ditiupkan sekali lagi sangkakala. Fa iza hum qiyamun yanzurun, maka pada masa itu semua akan berdiri, qiyam, berdiri, yanzurun, mana mereka semua akan bangun berdiri dan mula memerhatikan sekeliling mereka. Yanzurun, duk tengok, kau tengok aku tengok kau, tengok keadaan. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada mereka, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, halummu ila rabbikum. Halummu, maknanya bergeraklah kamu, marilah kamu menuju Tuhan kamu. Waqifuhum innahum maustulun. Dia kata, wahai manusia, bergeraklah kamu menuju Tuhan kamu. Para malaikat akan diperintahkan, tahanlah mereka yang di medan penghizaban, mahsyar pada mahsyar. Kerana mereka semua akan disoal, semua mereka akan diaudit amalan mereka, dihisap. Ni dah sampai tahap mahsyar ni, dah rekah-rekah lah Nabi SAW cerita ni. Sebab dia mahsyar ni panjang pula lah cerita dia. Qala, sambung lagi cerita dia. Summa yuqal, kemudian akan diseru sekali lagi, akhriju ba'san nar. Maka setelah berada di situ, keluarlah kamu sekalian wahai ahli neraka. Manusia dah berhimpun di mahsyar, tiba-tiba ada satu seruan, satu perintah, keluarlah kamu yang ahli-ahli neraka ni, keluar. Maka fayuqalu min kam. Bila Nabi SAW kata gitu, cerita bahawasanya ni, maka mereka akan datang pertanyaan, daripada berapa ramai. Maknanya ahli neraka yang disuruh keluar tu berapa ramai orang yang ni. Maka dikatakan pada masa itu, yuqal min kullu alfin bisab'amiati wa tis'ata wa sab'ina wa tis'ina. Jawapan dia ialah, daripada setiap 1000 orang keluarlah seramai 999 orang. Minisbah dia pada masa tu, daripada 1000 seorang ialah selamat kalau gitu. Daripada 1000 seramai 999 orang. Qala fazaka yawma yaj'alu alwildana shiba wa zalika yawma yakhshufu min saq. Nabi SAW kata, hari inilah harinya yang mana kanak-kanak pun menjadi tua, beruban, yakni
kerana kedahsyatan dan panjangnya hari tersebut yang menyebabkan kanak-kanak menjadi tua. Ini syarah pada apa yang ahli ulama telah syarahkanlah. Dan juga pada hari itulah betis-betis akan disingkapkan. Maksud dia hari yang mana satu bentuk kebesaran Allah yang khas akan dizahirkan. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, fashaqqa zalika 'ala an-nas hatta taghayyarat wujuhuhum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Ya'juj wa Ma'juj 999 wa minkum wahidan. Dalam satu riwayat lain sambung lagi, apabila para sahabat mendengar bahawa yang akan masuk neraka ialah 999 orang daripada 1000, maka mereka menjadi begitu risau, berubah wajah mereka ni, pucat lesi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya seramai 999 orang yang akan masuk neraka ialah daripada kalangan Ya'juj dan Ma'juj, iaitu orang-orang kafir dan musyrik. Sementara seorang dari 1000 orang itu yang akan masuk syurga ialah daripada kalangan kamu dan orang yang mengikut cara hidup kamu. Ini sebagaimana yang terdapat pula dalam riwayat sambungan ini daripada Sahih Bukhari. Jadi alhamdulillah, terdengar satu yang agak panjang sikit, cerita daripada Dajjal, daripada Nabi Isa alaihissalam, sampailah kepada secara ringkas apa yang akan berlaku setelah tiupan sangkakala kiamat, tiupan sangkakala kita dibangkit, dihimpunkan, dan akan berlakulah apa yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Maka inilah perkara-perkara yang sedang menanti, realiti yang sedang menanti. Dua-dua hadis ni sahih, riwayat Muslim, riwayat Bukhari, yang akan menanti kita. Sama ada kita yakin tak yakin, percaya tak percaya, suka tak suka, kita akan dapat lihat bahawasanya inilah yang akan berlaku. Semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekian ramai manusia tu, setiap 1000 tu, maknanya yang masuk neraka itu ialah yang daripada golongan yang kafir lah. Kalau kita tengok dunia hari ni pun ramai orang kafir pada orang Islam kan. Begitulah sepanjang zaman. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita taufik untuk kita faham, kita hayati perkara-perkara yang akan kita hadapi. Maka kita kena buat keputusan sekarang, macam mana kita nak menghadapi alam-alam ini, peristiwa-peristiwa ini, keadaan-keadaan ini, iaitu dengan cara kita buat persiapan dari segi iman yang sahih, amal yang saleh, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah, sialah kami ya Allah. Wahai Allah, kehidupan dunia kami ini walaupun kami rasa panjang ya Allah, sebenarnya kehidupan yang sangat singkat, kehidupan yang sangat pendek, dan di hadapan kami ada pelbagai-bagai lagi alam yang kami kena tempuh, yang kami kena lalui ya Allah. Ini adalah perkara yang benar yang telah disampaikan oleh Rasulmu ya Allah. Wahai Allah, berilah kami keyakinan yang sempurna dengan apa sahaja yang dikhabarkan oleh kitabmu, oleh Rasulmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dan setiap alam yang kami akan hadapi ini ya Allah. Sama ada alam dunia ini ataupun alam barzah nanti ya Allah, alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, alam hisab. Wahai Allah, Tuhan kami, sialah kami ya Allah, demi kedudukan kami, nisbat kami sebagai umatmu, umat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ni orang yang benar yakin dengan akhirat ya Allah, dan jadikanlah kami asbab untuk manusia lain juga dapat yakin dengan akhirat, dengan yakin dengan apa yang janji-janji yang telah diberikan pada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.